Sebenarnya, dah lama aku nak kongsi kisah yang aku akan ceritakan ini. Tapi selama ni aku tak banyak masa sebab busy dengan kerja. Tapi setelah aku binge watch Kopi-Kopi Seram, terpanggil pula aku untuk menulis kisah pengalaman yang aku dan rakan kerja aku pernah lalui. Aku memiliki sebuah syarikat pembinaan. Ini adalah sebuah syarikat yang aku tubuhkan bersama seorang rakan baik aku bernama Larry. Pada waktu itu aku berumur 25 tahun. Aku ni sekolah taklah tinggi mana. Belajar tak pintar tapi Alhamdulillah. Tuhan jadikan aku seorang yang tahan tukul. Kerja, hujan, panas, kena maki, kena jerit. Semua aku radu. Sehinggalah aku diberikan rezeki yang melimpah ruah hari ini. Aku bersyukur kehadrat ilahi. Aku ceritakan tu sebab aku nak korang tahu latar belakang aku sebelum aku ceritakan dengan lebih dalam lagi kisah yang aku lalui ini. Syarikat kami ni mengambil projek untuk buat rumah. Itulah kepakaran kami. Tak kisahlah nak buat satu rumah kah, nak renovate dapur kah, nak pasang almari kah, semua kami akan buat. Jadi untuk bertahun-tahun ni banyaklah projek-projek yang kami dapat. Sehinggalah ada suatu hari tu kami mendapat permintaan yang agak luar biasa dari seorang pelanggan yang bergelar Datuk, yang kita gelar sebagai Datuk H. Datuk H ni berumur lebih kurang 64 tahun. Dia memang orang yang terkenal di daerah tempat dia tinggal ni. Memang ramah orangnya. Dia ni tak tinggi sangat dan berkumis nipis. Rumah dia ni memang besar. Kawasan rumah pun luas. Boleh main rugby di belakang rumah. Begitu punya besar. Jadi kami dijemput untuk datang ke rumah dia untuk berbincang tentang pengubahsuaian yang dia mahu kami buat. Aku bawa si Larry. Datuk H menyambut kami di depan rumah. Dia mengajak kami ke belakang rumah dan mengopi. Sambil-sambil tu, dia bercerita. Biasalah, kalau datuk-datuk ni, kalau dah ajak ke rumah mengopi, bukan nak cerita straight to the point. Dia bercerita banyak bunga. Kami pun layan je. Sebab bagi aku, kalau layan pelanggan ni, kena ikut vibe diorang. Kena ikut lenggok diorang. Kalau diorang bawa bercerita, kita layan. Kalau diorang straight to the point, kita straight to the point. Itulah cara mahu memikat hati pelanggan. Bak kata pepatah, customer is always right. Dalam 1 jam, pumpang-pumpang bercerita, barulah dia buka mulut dan masuk topik pengubahsuaian rumah yang dia mahu kami buat. Katanya, dia ada satu permintaan. Dia nak kami pasang rak bertingkat di sebuah bilik bawah tanah di rumah dia. Lepas Datuk H cakap macam tu, aku tengok Larry dan tengok Datuk H. Dan aku cakap, rumah Datuk ni ada bilik bawah tanah kah? Datuk H hanya tersenyum dan angguk. Dia kemudian letak cawan di atas meja dan berdiri. Kata Datuk H, jom. Datuk H membawa kami masuk ke dalam rumah. Aku dan Larry ikut dari belakang sehinggalah kami tiba di salah sebuah bilik di tingkat bawah. Ketika berada di dalam bilik tersebut, Datuk H kata, ini bilik membaca. Tapi yang paling istimewa ini. Sambil dia menunjuk ke arah sebuah meja yang terletak betul-betul di tengah bilik. Datuk H kemudian mengangkat meja tersebut dan mendedahkan satu tangga untuk turun ke bawah. Aku dan Larry kagum sekejap sambil Datuk H tersengih-sengih melihat kami. Dia kata, okey jom. Tapi korang jangan terkejut pula apa yang korang tengok dalam bilik tu. Kami angguk dan mengikut dia turun ke bawah. Tangga untuk turun ke bawah ni adalah lebih kurang 20 anak tangga. Di dalam perjalanan turun, di sebalik kegelapan, aku boleh nampak bilik bawah tanah ni sebesar sebuah bilik tidur. Lantai tiles dan dinding berwarna putih. Tapi ada banyak barang-barang lama yang aku tak pasti apa. Setelah kami berada di bawah, Datuk H menekan suis untuk menghidupkan lampu. Setelah lampu terbuka, barulah aku dan Larry boleh lihat dengan jelas apa yang ada di situ. Aku tengok sekeliling dan perasan banyak barang-barang antik di sini. Contohnya, ada sikat dan perhiasan rambut antik yang disusun rapi di atas meja. Ada patung yang diletakkan di dalam kaca, ada tongkat yang digantung di dinding dan macam-macam lagi barang antik. Setelah berada di bawah, benda pertama yang keluar dari mulut aku ialah, wow, ini tempat simpan barang antik kah Datuk? Datuk H tengok aku dan Larry sambil dia tersengih-sengih. Dalam hati aku bukan buat lawak Datuk oi. Aku tanya soalan. Datuk H membuka mulut dan berkata, bilik bawah tanah ni saya gelar sebagai bilik lubang puaka. Sambil Datuk H mengangkat 2 tangan dan menggerakkan jari jemari dia seakan-akan mahu menakut-nakutkan kami dan membesarkan mata dia. Aku dan Larry tersengih kekok, tak tahu macam mana nak react. Larry tanya,
Bilik lubang puaka tu apa Datuk? Apa yang Datuk Hash ni cakap hampir buat Larry keluar dari bilik tu. Datuk Hash kata, kalau korang nak tahu, ini bilik tempat saya simpan barang-barang antik. Tapi bukan barang antik biasa, tetapi barang antik yang berpenunggu ataupun berhantu. Sekali lagi Datuk Hash mengangkat dua tangan dan menggerakkan jari jemari dia, mahu menakut-nakutkan kami. Aku dan Larry terlopong bila Datuk Hash cakap yang barang-barang di bilik bawah tanah ni berhantu ataupun berpenunggu. Datuk Hash cakap lagi, korang tengok ni. Datuk Hash angkat sebuah selendang satin berwarna putih. Katanya, ini adalah selendang seorang pengantin wanita yang terlibat di dalam kemalangan dan meninggal dunia sebelum dia sempat melangsungkan perkahwinan. Datuk Hash letak selendang tu dan ambil seutas rantai emas dan cakap, ini adalah rantai emas milik seorang wanita yang mati digilis oleh lori di Jalan Karak. Dia letak rantai emas tu dan tunjuk sebuah patung di dalam kaca yang terletak di sudut bilik. Kata Datuk Hash, itu pula adalah sebuah patung yang mempunyai penunggu. Menurut cerita, kanak-kanak yang memiliki patung ini akan meninggal dalam masa 3 hari. Semua yang korang lihat di bawah ni adalah koleksi saya. Koleksi barang-barang berhantu ataupun berpenunggu. Selepas mendengar Datuk Hash menjelaskan tujuan utama bilik bawah tanah tu, aku dan Larry dah takut. Bulu roma kami dah berdiri. Tapi aku beranikan diri aku untuk membuka mulut dan tanya, Datuk nak kami buat apa di sini Datuk? Kata Datuk Hash, dia nak pasang rak di dinding. Dia nak tambah koleksi dia. Dia nak hias koleksi-koleksi dia di dinding. Aku angguk setuju sementara Larry dah berpeluh-peluh di sebelah aku. Setelah berbincang itu ini, kami segera keluar dari bilik dan mulakan kerja keesokan harinya. Keesokan paginya, ketika di dalam perjalanan ke rumah Datuk Hash, Larry dah resah gelisah. Aku kata, Larry, kau relax je. Cepat kita buat, cepat kita balik. Benda ni boleh siap hari ni. Kami pun tiba di rumah Datuk Hash. Masa ni Datuk Hash tak ada di rumah. Kami disambut oleh orang gaji dia dan dibawa ke bilik membaca. Kami pun turun ke bilik bawah tanah. Bila kami tiba di bilik bawah tanah tu, memang kami rasa tak sedap hati. Walaupun lampu terpasang, tetapi keadaan sekeliling nampak malap. Aku kata dengan Larry, kita jangan tengok benda-benda yang ada di sini. Kita terus ke dinding tempat kita nak buat kerja ni. Dengan itu, untuk berjam-jam lamanya kami menghadap dinding di mana kami akan memasang rak. Sementara kami membelakangi barang-barang antik Datuk Hash. Kami pun mulakan kerja kami di situ. 2 jam berlalu. Tiada apa yang terjadi. Aku duduk sebentar untuk berehat. Aku ambil botol daripada beg kami untuk minum. Sambil-sambil tu, aku tengok Larry buat kerja dari belakang. Minda aku melayang entah ke mana. Tiba-tiba, psst, Jamil. Oi, Jamil. Aku toleh ke belakang, ke salah sebuah sudut bilik bawah tanah tu. Dan tengok Larry sedang berdiri di situ sambil wajah dia tersenyum melihat aku dengan tajam sambil tangan dia melambai-lambai memanggil aku. Mata aku bulat melihat kelibat Mary yang berada di sudut bilik. Aku segera toleh melihat Larry di depan aku berdiri dan sambung kerja aku. Aku tak mahu Larry tahu yang aku nampak penampakan di bawah tu. Kalau tak, dia akan lari meninggalkan aku seorang diri. Namun begitu, tiba-tiba keluar dari mulut Larry, Jamil. Aku dengar tadi itu. Bermaksud Larry pun dengar ada seseorang yang memanggil-manggil dari arah belakang. Masa ni aku dah mula berdebar. Tapi kami teruskan juga kerja kami. 1/2 jam lagi berlalu. Kerja kami 85% sudah siap. Tinggal kami memasang beberapa skru lagi untuk kami berambus daripada situ. Tiba-tiba kami terdengar seseorang bersiul dari arah belakang. Automatik, kami keras kaku seperti ada orang yang menekan butang pause.
Aku yakin Larry pun dengar siulan tu. Aku jeling tengok Larry kalau dia nak lari. Tapi keluar dari mulut Larry, kita siapkan cepat benda ni. Bunyi bersiul tu makin lama makin dekat. Seperti orang yang bersiul tu sedang melangkah ke arah kami. Semakin dekat, semakin kami cemas. Larry dah tergetar-getar. Sukatan pun dah lari sebab Larry takut sangat. Bunyi orang bersiul tu makin lama makin dekat. Makin dekat dan makin dekat. Kami dah makin cemas. Larry dah tergetar-getar. Sukatan pun dah lari sebab Larry takut sangat. Sehinggalah siulan tu berhenti. Keadaan sunyi, tenang seketika. Aku kata, Larry, kau jangan takut. Ini last kita buat. Tangan kau jangan tergetar-getar, nanti tak lurus. Kami percepatkan pergerakan kami memasang bahagian terakhir. Pasang itu, pasang ini sebab nak berambus dari situ. Ketika aku memulas screwdriver untuk memasang skru yang terakhir, tiba-tiba kami terdengar, "Korang ni tak takut kah?" Suara seorang wanita yang datang dari arah belakang. Larry auto cabut, dia angkat langkah 1000 dan berambus. Meninggalkan aku yang kucar-kacir, mengutip semua peralatan kami. Aku campak ke dalam beg, belum habis aku pungut. Aku angkat kaki naik ke atas dan keluar dari rumah. Mujurlah gangguan itu terjadi semasa kami telah habis menyiapkan kerja di bawah, jadi kami tak perlu turun lagi. Sebenarnya ada beberapa peralatan yang tertinggal di bawah tu, tapi tak apalah, aku sedekah je lah dengan Datuk Hash. Mana tahu hantu dia nak buat renovation ke. Keesokan paginya, kami dapat pesanan dari Datuk Hash. Katanya dia puas hati dengan hasil kerja kami dan nak bagi kami job lagi. Katanya dia nak besarkan bilik bawah tanah tu. Aku tahu Larry dah tak nak. Aku pun tak sedap hati. Aku kata dengan Datuk Hash aku tak dapat buat sebab pergi menunaikan umrah. Aku tak pergi pun, aku bagi alasan je. Ada ketika mahu je aku tanya Datuk Hash kenapa dia suka kumpul barang-barang mistik macam ni. Tapi aku tak pernah nak tanya sebab aku malas nak kepoh. Biarlah dia, asalkan dia bahagia. Dan itulah kisah pengalaman yang aku ingin kongsikan kepada korang semua pada malam ini tentang rumah Datuk Hash. Korang ni tak takut kah?